Salam sejahtera, saya Chua Bunzi, nombor metrik 27598 akan membentangkan subjek tugasan kumpulan SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi, iaitu pelanggaran hak individu, penyebaran berita palsu melalui media sosial merosakkan imej seseorang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan 3 orang lagi ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Saifullah binti Ahmad, nombor metrik 276064, Justin bin Sukin 276317 dan Muhammad Firdaus Fahmi bin Kamaruzaman 276092. Dalam era pemodenan ini, perkongsian sesuatu maklumat menjadi begitu mudah, baik maklumat yang sasih maupun maklumat yang palsu. Kedua-duanya begitu cepat untuk dikongsikan dan ditularkan. Media sosial menjadi tumpuan utama dalam semua pengguna ini kerana di satu pihak kosnya yang rendah, mudah diakses dan penyebaran maklumat yang pantas mendorong orang ramai untuk mencari dan menggunakan berita melalui media sosial. Secara amnya, matlamat ialah mengaut keuntungan melalui umpan clickbait, memikat pengguna dan memikat rasa ingin tahu dengan tajuk dan reka bentuk yang menjolok untuk menarik pengguna media sosial. Objektif untuk membincangkan tafsiran sempit dan luas berita palsu yang merangkumi kebanyakan definisi sedia ada dalam kesusastraan dan seterusnya mengemukakan ciri-ciri unik bagi berita palsu di media sosial dan implikasinya berbanding dengan media tradisional. Kedua, untuk mengenal pasti jenis pelanggaran hak-hak individu di Malaysia. Dan ketiga, untuk mengkaji hak-hak individu berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu dan undang-undang yang sedia ada. Kepentingan kajian. Media sosial telah terbukti menjadi sumber utama dalam penyebaran berita palsu. Pengesaran berita palsu di media sosial masih di peringkat awal zaman pembangunan dan masih terdapat banyak isu mencabar yang memerlukan siasatan lanjut. Ia adalah perlu membincangkan arah penyelidikan berpotensi yang boleh mempertingkatkan pengesanan berita palsu dan latar belakang kajian. Walaupun platform media sosial pada asalnya dicipta untuk memulakan hubungan antara rakan, saluran itu telah menjadi penting laluan untuk mengeluarkan dan pertukaran maklumat dan berita. Majoriti orang dewasa kini menerima berita mereka melalui media sosial. Melihat kepada karya Ilham menunjukkan bahawa isu berita sosial telah menjadi kebimbangan utama di kalangan pakar dan pelbagai latar belakang. Sebagai contoh, beberapa pengarang telah memerhati bahawa berita palsu bukan lagi simpanan daripada Jabatan Pemasaran dan Perhubungan Awam. Sebaliknya, masalah itu semakin dianggap sebagai sebahagian daripada tanggungjawab yang berkaitan dengan Jabatan Teknologi Maklumat IT. Kebebasan pribadi adalah hak asasi sosial seseorang. Hak-hak ini menentukan sempadan interaksi antara orang. Ianya adalah pengalaman yang dikongsi bersama. Setiap orang ingin agar hak dan maruahnya diiktiraf. Hak individu juga dirujuk sebagai hak persendirian atau privasi. Ialah hak seseorang untuk menyendiri, kebebasan daripada posibiliti yang mengganggu dan kebebasan untuk menjalani kehidupannya sesuka hati tanpa bimbang bahawa nama, rupa atau aktivitinya akan menjadi umum, melainkan jika dia memilih untuk melepaskan hak itu menurut Mokhtar 2004. Pelanggaran hak individu. Yang pertama, gangguan secara salah. Ianya biasa melibat campur tangan dengan hak pribadi seseorang atau aspek orangnya tanpa pengetahuan atau persetujuan orang itu. Teknik ini selalu melibatkan penggunaan peranti pengintipan seperti mikrofon rahsia, kamera berkuasa atau dengan memalsukan dokumen pribadi. Yang kedua, menerbitkan bahan pribadi. Ini sering berlaku apabila penerbit akhbar mengeluarkan maklumat pribadi tentang seseorang yang boleh menyinggung perasaannya, yang membawa kepada perkembangan gangguan mental atau keadaan yang memalukan.
Yang ketiga, meletakkan seseorang dalam gambaran palsu. Apabila cerita, berita atau imej memaparkan sesuatu yang berbeza daripada fakta sebenar, ini boleh berlaku. Nada dan kandungan bahan yang diterbitkan tidak boleh menyebabkan pembaca membuat kesimpulan atau menerima sebagai benar apa-apa yang tidak dinyatakan atau ditunjukkan secara jelas dalam bahan tersebut. Manakala yang keempat, apropriasi. Penerbitan menggunakan nama, rupa, atau personality seseorang untuk tujuan pemasaran atau komersial, ia adalah salah dan menceroboh privasi mereka. Media biasanya terlibat dalam 4 pelanggaran ini melalui berita dan imej yang mereka hasilkan. Yang pertama, perlindungan hak individu di negara luar. Memelihara hak individu adalah mencabar apabila melibatkan media massa yang tersebar dengan pantas yang semakin canggih. Orang ramai mula mencari perlindungan agar hak mereka tidak diganggu, dibiarkan sendiri. Kerana pelanggaran hak individu tidak lagi terhad kepada media arus perdana dan kini termasuk data atas talian, tali pemasaran dan pengguna gadget yang berteknologi tinggi untuk mencuri, dengar dan melakukan pemerhatian. Mengikut perkara 8, perjanjian ini mematikan hak privasi setiap orang. Setiap orang mempunyai hak untuk menghormati privasi keluarga, rumah dan segala yang berkaitan dengannya. Kerajaan tidak akan campur tangan dalam pelaksanaan hak ini melainkan ianya sah di sisi undang-undang. Perlu untuk masyarakat demokratik melibatkan keselamatan negara, keselamatan awam dan kestabilan ekonomi negara. Keselamatan atau dilakukan untuk mencegah kekacauan atau jenayah, untuk melindungi kesihatan atau moral, hak dan kebebasan orang lain atau semua perkara di atas. Manakala perlindungan hak individu di Malaysia, sehingga kini Malaysia masih ketinggalan dari segi pengubalan undang-undang yang khas untuk keselamatan dan hak individu. Di Malaysia tidak ada akta yang dikenali sebagai akta privasi sebagaimana dimiliki oleh negara-negara lain. Walaupun sehingga kini pelanggaran hak privasi individu di Malaysia telah pun sampai ke tahap melibatkan Menteri Kabinet, iaitu Menteri Kesihatan Datuk Seri Najib Tun Razak, berkata sehingga kini kerajaan tidak merancang untuk membentuk undang-undang khusus untuk melindungi privasi kerana undang-undang yang sedia ada sudah mencukupi untuk melindungi privasi individu. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan ia akan diperkenalkan di masa hadapan. Khususnya adalah hak-hak individu yang dilindungi di bawah Seksyen 448 Kanun Keseksaan. Di bawah Seksyen 448 Kanun Keseksaan, hukuman penjara adalah setahun dan denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya boleh dikenakan kepada pesalah yang memasuki premis persendirian maupun hak awam tanpa kebenaran, kerana ia tidak berkaitan dengan media. Bahagian ini tidak berkaitan dengan bidang komunikasi. Mengimport sebarang penerbitan berunsur hasutan adalah menyalahi undang-undang dan jika didapati bersalah mungkin mengakibatkan jenayah kali pertama. Contoh kes melibatkan akta hasutan 1948 adalah pada 17 Ogos 1997, Umi Hafidah Ali dan Azizan Abu Bakar telah ditahan oleh polis ketika mereka berusaha untuk meneliti dakwaan liwat yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ditahan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang melarang bercakap perkataan yang merupakan hasutan. Tetapi apabila bukti mereka mendedahkan bahawa tuduhan
itu tidak berasas dan lebih berdasarkan andaian yang prasangka, dan prasangka mereka dibebaskan pada hari berikutnya. Okey, seterusnya adalah hak individu yang dilindungi di bawah Akta Fitnah 1957. Okey, Akta Fitnah 1957 adalah undang-undang yang mempertahankan hak rakyat, khususnya yang terikat kuat dengan maruah diri dan reputasi mereka. Okey, tujuan undang-undang ini adalah untuk menjaga reputasi plaintiff antara lain. Okey, undang-undang fitnah dan kepalsuan bahaya yang lain ditangani di bawah undang-undang ini. Okey, seterusnya adalah hak individu dan hak asasi manusia. Hak individu berbeza daripada hak asasi manusia kerana ia diasaskan pada kekangan tingkah laku dan penghormatan terhadap individu dan bukannya situasi manusia sebagai sumber idea. Di Malaysia, hak asasi dilindungi di Perlembagaan Persekutuan. Bahagian 2 adalah bahagian khusus yang dilindungi 9 hak asasi manusia, iaitu Perkara 5, kebebasan diri. Perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Perkara 7, perlindungan daripada undang-undang, jenayah kuat kuasa, kebelakan dan perbicaraan berulang. Perkara 8, kesamarataan. Perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 11 adalah kebebasan beragama. Perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Perkara 13 adalah hak terhadap harta. Okey, rumusan. Secara kesimpulannya, hak-hak peribadi individu perlulah dipelihara dengan menguatkuasa undang-undang dan akta-akta seperti Seksyen 448 Kanun Keseksaan, Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 dan Akta Mesin Catat dan Penerbitan 1948. Ini adalah kerana wujud pelbagai pihak yang akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Ini boleh dibuktikan dengan penularan pelbagai jenis berita palsu yang muncul bagi virus setiap hari. Bukan sahaja selebriti menjadi target, malahan orang awam turut menjadi mangsa. Penyebaran fitnah dan info palsu perlu dibendung dengan mengenakan tindakan yang tegas kepada bersalah. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.